Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti kita dikejutkan baru-baru ini selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dirawat di IJN lebih daripada sebulan dan akhirnya telah balik ke rumah, dan menjadi persoalan bagaimana keadaan Atok sekarang, bagaimana keadaan Tun Mahathir sekarang. Sudah pasti penyokong-penyokong Tun Mahathir mahukan Mahathir untuk tetap sihat. Bahkan seluruh rakyat Malaysia mahu Mahathir tetap sihat. Nah, di samping itu juga kita mendengar anak kepada Tun Mahathir sendiri, yaitu Mukris Mahathir, yang telah membuat kenyataan yang mengesahkan bahawa ayahandanya disiasat. Bahkan terdapat pemerhati politik yang saya lihat di dalam artikel ataupun blog yang mempersoalkan adakah selepas ini semua anak Mahathir akan disiasat SPRM selepas Makhzani dan juga Mirzan. Kalau benar memang sasaran mereka adalah bapa mereka, yaitu Tun Mahathir, seperti pengakuan daripada anak Mahathir sendiri, adakah selepas ini Marina Mahathir, Mukris Mahathir, bahkan mungkin istri Mahathir bakal disiasat? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, di samping keriangan menyambut Aidilfitri, ini pengakuan Tun Mahathir yang menggemparkan Malaysia. Di dalam satu artikel, pengakuan daripada Mahathir, sambutlah hari raya dengan kesederhanaan, keinsafan, kata Tun Mahathir. Wow. Sambutlah hari raya dengan kesederhanaan dan dengan kesederhanaan, keinsafan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menitip pesanan kepada rakyat, khususnya umat Islam yang akan merayakan Hari Raya Aidilfitri, untuk menyambut dengan kesederhanaan dan keinsafan. Dalam hantaran di Instagram pada Selasa, artikel ini bertarik pada 9 April. Dalam hantaran Instagram, Mahathir mengingatkan rakyat supaya tidak lupa saudara Islam di Palestin yang terpaksa berdepan dengan peperangan, kebuluran, dan kesengsaraan. Kita boleh kata di sini, insiden ini, insiden yang berlaku di Palestin, pasti membuat Mahathir dan keluarganya duka cita. Di samping perkongsian Tun Dr. Mahathir sendiri. Di dalam artikel ini lagi, di beberapa negara lain, saudara sesama Islam kita terpaksa berhadapan dengan peperangan, kebuluran, dan kesengsaraan. Apa yang terjadi di Palestin ketika kita sedang gembira merayakan Hari Raya bersama saudara mara dan sahabat handai harus membuat kita banyak bersyukur serta insaf akan nikmat yang kita terima. Katanya dalam Instagram rasmi beliau @ChedetOfficial pada Selasa. Dr. Mahathir turut mengingatkan mereka yang pulang ke kampung supaya berhati-hati dan memandu dengan cermat. Pada masa saya, beliau mendoakan agar rakyat Malaysia terus mendapat kesejahteraan dan keampunan dari Allah. Saudara-saudara yang amat dihormati, ini adalah kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sambutlah hari raya dengan kesederhanaan, keinsafan. Teman-teman yang amat dihormati, kenyataan Tun Mahathir ini pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, saya mengucap syukur kepada Anda semua yang baru di dalam channel ini, yang baru bergabung. Terima kasih admin ucapkan. Semoga Anda terus setia
untuk mendapatkan isu-isu hangat terkini politik di Malaysia. Dalam pada itu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, baru-baru ini saya ada membuat satu ulasan berkaitan dengan pandangan ataupun respon daripada pemimpin politik daripada Sarawak, ahli politik daripada Sarawak, selepas pemimpin UMNO dan DAP menghadap yang di Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim. Dikongsikan sebelum ini daripada satu artikel, kerja polis Anwar redakan ketegangan bukan tunggu Agong. Ahli politik Sarawak memuji tindakan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang berkenan meluangkan masa untuk menerima menghadap pemimpin UMNO dan DAP. Nah, setelah saya membuat ulasan ataupun setelah saya menyampaikan maklumat tersebut melalui artikel itu, di ruangan komen di dalam video saya sebelum ini, ada yang berkata, Sarawak tarik sokongan kerajaan perpaduan ataupun kerajaan Madani hari ini, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang mengaku saya rakyat Sarawak, mahu Sarawak menarik sokongan. Lebih kurang begitulah bunyinya. Tapi saudara-saudara yang amat dihormati, setelah saya membuat ulasan itu, terdapat maklum balas daripada subscriber ataupun penonton video tersebut ataupun video berkaitan itu. Terdapat maklum balas ataupun feedback daripada subscriber yang lain. Disangkakan Anwar letak jawatan, disangkakan Anwar digulingkan selepas ada komen daripada rakyat Malaysia tersebut ataupun netizen tersebut yang menggesa Sarawak menarik sokongan daripada kerajaan. Kita sangkakan kerajaan perpaduan bakal tumbang seperti yang diimpikan Perikatan Nasional dan Mahathir. Namun saudara-saudara, di dalam ruangan komen yang lain berkata, kerajaan Sarawak tak mungkin. Kerajaan Sarawak akan tarik sokongan terhadap kerajaan pusat. Mustahil. Biarlah orang semenanjung sahajalah. Ada komen yang lain menyatakan di sini, PMX satu-satunya PM Malaysia yang sungguh-sungguh memerangi rasuah dan membolehkan MA63 dikembalikan kepada Sarawak dan Sabah. Jika jika Sarawak dan Sabah tarik sokongan, GPS akan kecundang dalam PRU16 nanti. Mark my words. Sarawak GPS tidak akan tarik sokongan terhadap PMX, satu-satunya PM yang menyelesaikan masalah, yang selesaikan MA63 untuk Sarawak Sabah. Lain-lain bekas PM, kaki kelentong, dan banyak cakap, tak serupa bikin. Rakyat Sarawak dan GPS tetap sokong Anwar PM10. Wow, ini adalah satu kredit untuk kerajaan perpaduan, satu kredit untuk pimpinan Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. This is the only unity party for all rakyat and must be restored. 3.5 more years and no turmoil. If unity is recognized and practiced while walking the talk. Fikir-fikirkanlah sebelum terlambat. Pilihan di tangan Anda, sedangkan rakyat terbeban dengan pentadbiran yang ada sekarang pun tidak dapat menyelesaikan banyak perkara mengenai kos hidup, ringgit dan ekonomi negara. Banyak yang tak kena dengan tindakan yang dibuat yang menyusahkan rakyat. Ada berkata di sini, Sarawak tarik sokongan, lepas tu Sabah ikut. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan gesaan yang diterima kerajaan, di dalam ruangan komen ini saja ya, bukan di luar, tetapi di dalam ruangan komen channel saya ini, yang ada menggesa Sarawak dan Sabah untuk menarik sokongan daripada pimpinan kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sebagai pemerhati politik,
Saya tidak setuju berkaitan dengan perkara ini. Kenapa saya tak setuju? Sebab yang di Pertuan Agong ke-16 sebelum ini, di dalam pemerintahan yang di Pertuan Agong ke-16, sudah berapa kali tukar kerajaan. Takkanlah yang di Pertuan Agong 17 yang baru sahaja memulakan pemerintahannya sebagai yang di Pertuan Agong 17 pada Januari lepas, takkanlah nak tukar kerajaan lagi. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, selepas ahli politik ataupun pemimpin politik daripada Sarawak yang berkata, memuji tindakan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang berkenan meluangkan masa untuk menerima menghadap pemimpin UMNO dan DAP. Juga berkata di sana, saya harap Perdana Menteri kita akan lebih ke hadapan untuk menyelesaikan perkara seumpama ini kerana kita tidak mampu menyaksikan seripaduka campur tangan setiap kali masalah seperti itu timbul di negara ini. Perdana Menteri mesti bertindak segera sebelum keadaan bertambah runcing. Nah, bermakna ini adalah satu nasihat kepada Anwar Ibrahim. Supaya kalau ada perkara ataupun timbul isu seperti yang sudah timbul baru-baru ini berkaitan dengan stalking tertera kalimah Allah. Dan ini menjadikan satu isu yang menjadi cakap-cakap ramai orang. Dan pada akhirnya Anwar Ibrahim juga diberikan nasihat oleh pemimpin daripada Sarawak. Nah, makna kata parti Sarawak ataupun pemimpin politik daripada Sarawak mahu yang terbaik daripada PMX. Nah, saudara-saudara, kalau ada gesaan yang kita lihat sebelum ini, seperti yang saya sampaikan sebelum ini, di dalam ruangan komen yang menyatakan Sarawak tarik sokongan, Sabah tarik sokongan. Dan pada akhirnya, ada maklum balas juga yang tidak mahu Anwar letak jawatan, tidak mahu Anwar digulingkan. Nah, pada akhirnya kita mendapat maklum balas positif daripada rakyat Malaysia. Kerajaan Sarawak tak mungkin tarik sokongan terhadap kerajaan pusat. Biarlah orang semenanjung. PMX satu-satunya PM yang sungguh-sungguh memerangi rasuah. Sarawak GPS tidak akan tarik sokongan terhadap PMX. Satu-satunya PM yang menyelesaikan MA63 untuk Sarawak dan Sabah. Apa komen Anda pula berkaitan dengan itu? Dikatakan di sini juga lain-lain bekas PM, kaki kelentong dan banyak cakap tak serupa bikin. Nah, saudara-saudara, ini satu kredit untuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini. Nah, apa komen Anda? Ini pasti satu kejutan untuk semua bekas Perdana Menteri susulan daripada komen tersebut. Apa komen Anda, saudara-saudara? Sekian saja. Pastikan Anda sentiasa selamat Anda dimanapun Anda berada. Selamat Hari Raya sekali lagi. Maaf zahir dan batin.